Bagaimana cara untuk mendapatkan idea ataupun membuahkan idea untuk channel YouTube anda? Sebelum kita bermula, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Wan Muhammad Ali. Bagi mereka yang pertama kali datang ke channel ini, saya berkongsi dalam channel ini tentang cara menjadi seorang YouTuber, cara buat duit secara online, bagaimana menjalankan bisnes secara online, bagaimana membina personal branding, macam-macam lagi lah, okay, berkaitan dengan bisnes online dan cara buat duit. Jadi kalau anda berminat dengan topik-topik yang saya sebutkan tadi, jangan lupa tekan button subscribe di bawah dan tekan loceng untuk pastikan anda mendapat notification apabila saya update video-video yang baru. Okay? So, kali ni kita nak bercakap tentang macam mana nak cari idea ataupun nak dapatkan idea untuk video YouTube anda, untuk konten-konten dalam YouTube, channel YouTube anda. Jadi saya tulis di sini, ada buku ni saya tulis. Okey, 3 step. 3 cara, okey, 3 cara. Yang pertama, so idea ni datang selepas kita memilih niche. Okey, niche ataupun kita panggil mungkin kategori macam tu. So first anda perlu pilih daripada 3 perkara. Okey. So bila saya bagi tahu bukalah channel YouTube, saya tak bermaksud untuk anda menjadi seorang YouTuber. Apa yang saya maksudkan adalah bina channel YouTube anda, sama ada untuk bisnes anda, sama ada anda nak buat untuk konten ataupun hasilkan apa-apa konten untuk side income, ataupun anda nak buat ataupun memang anda nak jadi YouTuber. Itu 3 pilihan. So saya senaraikan dulu sebelum kita pergi lebih jauh. Yang pertama, okay, sebelum anda nak fikirkan tentang idea, anda pilih 3 benda ni dulu. Yang pertama, adakah anda nak jadi YouTuber? Yang kedua, adakah anda nak jadi content creator? Ataupun yang ketiga, adakah anda nak buat channel YouTube untuk bisnes anda? Pilih 3 ni. Okay, so saya ulas sikit. Yang pertama, menjadi seorang YouTuber. Tak kisah anda nak jadi seorang YouTuber untuk bisnes anda ke, anda nak jadi YouTuber untuk apa yang anda minat ke. Contohnya anda minat cycling ataupun naik basikal, so anda nak buat channel YouTube tentang basikal, silakan. Kalau anda berminat berkongsi ilmu, okey, contohnya motivasi ataupun ilmu parenting ataupun ilmu mungkin tentang agama, okey, terpulang. Anda suka mengaji, anda nak ajar orang mengaji, anda seorang ustaz, so buat. So jadi YouTuber. So anda memperkenalkan diri anda bercakap depan kamera, so orang kenal anda dan apa mesej yang anda sampaikan. Itu seorang YouTuber. Beza dengan content creator. Content creator ni dia tak pamerkan diri dia, dia hanya buat konten. Sama juga konsep dia. Sebagai contoh, anda seorang tukang masak. Okey, anda boleh pilih 2 bahagian. Anda memang pandai masak, ada banyak resepi. So anda boleh jadi YouTuber sebagai contoh macam channel Sugu Pavitra. Dia buat channel masakan dan dia seorang YouTuber, dia mempamerkan diri dia. Ada channel YouTube lain, dia tidak pamerkan diri dia, dia hanya letak gambar bahan-bahan yang nak dimasak. Dia dia ambil gambar kuali tengah goreng, tengah masak dan sebagainya. Dia tak tunjuk muka dia. Dia tak tunjuk muka dia, dia tak bercakap, dia hanya buat muzik, dia hanya buat perkataan-perkataan. So macam-macam resepi dia boleh buat. So itu content creator. Sebenarnya dua-dua buat konten semua, tapi saya nak membezakan antara YouTuber yang lebih kepada seorang yang mempamerkan diri dan content creator kepada orang yang tidak mempamerkan diri. So bagi anda yang rasa tak confident ataupun anda tak minat nak pamerkan diri anda, so tak perlu pamerkan diri anda, anda just buat video-video macam saya sebutkan tadi. Macam-macam boleh buat. Video masakan ke, video kucing ke, video toys, permainan-permainan kanak-kanak ke, video tentang macam tadi anda peminat basikal. So ceritalah tentang basikal, anda just tunjuk tangan-tangan je ke kan, tak payah tunjuk muka anda. Pun boleh juga. So 2. Yang ketiga adalah channel YouTube untuk bisnes anda. So channel YouTube untuk bisnes anda ni anda boleh buat sama juga, nak tunjuk muka pun boleh, tak nak tunjuk muka pun boleh. So anda boleh buat macam ni. Kalau anda buat untuk bisnes, anda bercerita tentang bisnes lah. Contohnya alamat ataupun lokasi bisnes anda di mana, buat satu vlog daripada bandar, okey, jalan pergi ke kedai anda, office anda dan sebagainya.
Lepas tu anda tunjukkan anda buat kerja di office, okey, anda servis klien dan sebagainya. So semua berkaitan dengan bisnes anda. So sama macam saya kata tadi, anda boleh pilih nak tunjuk muka ke, tak nak tunjuk muka ke, terpulang. Okey. So 3 ni anda perlu pilih dahulu, yang mana anda pilih sekarang. Bukan sekarang lah, contoh lah. Okey. So ada 3 pilihan. Ni satu lagi. Okey, satu lagi. Saya ambil idea ni lah sebab ramai orang yang tanya, ibu bapa yang ada anak-anak, okey, ada anak-anak nak jadi seorang YouTuber. Anda sebagai ibu bapa ni sebagai seorang content creator. Anak-anak anda sebagai pelakon dan mereka lah akan jadi YouTuber. So anda ni macam pengarah ataupun penerbit lah, okey. Anda content creator. Apa content yang anda nak buat dengan anak-anak anda? So kena decide niche apa nak cerita tentang dengan anak-anak anda ni. Adakah niche masakan ke, toy review ke, ataupun travel dengan anak-anak ke, ataupun mungkin pembelajaran ke, mengaji ke. So anda pilih, pick up dulu, ambil dulu satu tajuk, ataupun bukan satu tajuk, satu kategori. Bila anda dah ada, so next kita pergi pada bahagian yang 2. Tengok, yang pertama adalah daripada pengalaman sendiri. So pengalaman sendiri ni macam mana? Sebagai contoh, anda bawa anak anda pergi tengok wayang, okey, tengok wayang cerita yang cerita Boboiboy ke, Ejen Ali ke, Upin Ipin ke. Sekarang tak ada lah, tapi ada banyak juga kartun-kartun budak-budak dan sebagainya. So bawa mereka buat satu vlog, anak-anak anda pergi ke sana, lepas tengok apa semua, buat review. So itu antara video yang orang nak tengok. Tu yang pertama, pengalaman. Maksudnya daripada pengalaman kita. Tu yang pertama. Yang kedua, idea dari soalan orang. So apa soalan orang nak tanya, orang nak tahu. Okay. So biasanya contoh kalau untuk video anak-anak ni, biasanya dia orang nak belajar, katakanlah nak buat slime. Okay, slime, betul ke saya sebut, saya tak tahulah. Tapi saya tengok agak popular dululah. Sekarang saya tak tahu, setahun 2 tahun yang lepas agak popular benda ni, slime ni. So itu persoalan, macam mana nak buat slime. So jawab soalan tu. Apa lagi yang untuk budak-budak, macam anak-anak kecil, dia orang nak belajar tentang ABC ke, alif bata ke, mengaji ke, apa semua kan. So buat soalan-soalan yang mungkin orang tanya ataupun memang orang bertanya, so kita jawab. So bila kita jawab soalan tu, dia akan menjadi satu konten. Sebagai contoh, anda tengok video yang saya buat sekarang ni, dia jadi satu konten kerana saya cuba menjawab kepada orang-orang yang bertanya macam mana nak dapatkan idea. Ni saya pun buatlah satu konten tentang macam mana nak dapatkan idea untuk konten YouTube. Ini yang saya buat, so saya kongsilah apa yang saya buat. Saya tak cendok daripada mana-mana. Ini memang daripada pengalaman saya sendiri. So saya share dengan anda. Alright, so next, yang ketiga, idea dari, tengok sini, okay, idea dari video orang lain. Okay, video daripada orang lain. So anda tak ada idea sangat kan? So pergi dalam YouTube, buka YouTube, search, okay, video-video yang sedang trending sekarang. Berkaitan video budak-budak kan, anak-anak kita ni, apa video yang sedang trending, apa game challenge yang dia orang main, toys apa yang dia orang beli. So tengok, sebab kita biasanya membuat video-video macam ni adalah di luar negara, terutamanya di negara barat lah. So dia orang akan ada produk-produk baru yang dia orang akan review, makanan-makanan yang dia orang akan review. So kita tengok dan kita buat dalam bahasa Melayu. So anak-anak kita buat lagi senang. Anda suruh dia orang tengok video tu dan dia orang buat style dia orang sendiri. Jadi konten tu popular di luar negara, di negara kita belum tentu popular dan orang tak tahu pun. Jadi why not kita buat satu kita punya konten sendiri, tiru je. Daripada dia translate kepada bahasa Melayu dengan style kita sendiri. So itu bukan dianggap sebagai duplicate ataupun curi video orang. Itu adalah konten kita sendiri. Cuma idea yang sama. Sebab tu kalau anda tengok review ke, challenge ke, kadang-kadang bila kita search kan, banyak challenge-challenge yang sama. Sebab apa? Sebab dia sedang trending. Jadi orang akan buat video yang sama. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, idea dari perbincangan. Okey. So perbincangan ni adalah satu anda berjumpa dengan anda punya anak ke, kawan ke, keluarga ke, siapa-siapa kan, duduk discuss apa konten nak buat. So bincang-bincang anda akan dapat idea. So daripada idea tu, pilih mana yang lebih rasa macam ramai orang nak tengok. Lepas tu rasa macam lebih mudah. Buat yang tu dulu. Sebab apa saya kata mudah? Sebab nanti kalau susah tak buat langsung kan. So untuk peringkat awal ni, cari yang senang-senang, buat dulu.
Okey, lepas tu biarkan. Okey, dah upload nanti biarkan result tu kalau tak ada orang tengok ke apa semua tak apa. Kita teruskan buat konten dulu. Peringkat awal ni memang gitulah kerja kita. Jangan macam bila kita tengok, kita ukur berapa orang tengok, berapa macam ada menarik ke tak menarik kan. So mungkin kita akan down dan nak buat video baru tu kita rasa macam dah tak semangat. Okay, so abaikan selepas upload, tinggalkan ataupun promo lah, bagi link, share kat sana kat sini semua kan. Selepas tu tinggalkan, buat konten baru pula. Alright, so next yang ketiga. Okay, yang ketiga buat tajuk. Buat tajuk. Yang ketiga ni ada 4. Okay, ada 4 bahagian. So yang pertama buat tajuk. So bila ada idea, contoh macam contoh tadi saya kata challenge. Challenge tu kadang-kadang ada, kita boleh buat 3, 2 video, lebih daripada satu video, daripada satu challenge. Okay, daripada satu challenge tu kita boleh buat banyak tajuk. Sebab tu saya suka buat tajuk dulu. Buat tajuk. Daripada situ kita akan pilihlah tajuk mana yang paling best dan yang mana kita akan jadikan konten. Bukan semua kita buat, tapi bila kita ada tajuk, kita akan ada idea. Yang kedua, kita buat point. Dah pilih tajuk dalam banyak-banyak tu, nak buat yang mana satu. Okay, katakanlah yang ini dulu. Okay, yang nombor 1 ni. So kita pun senarai point-point yang nak bercakap dalam kita punya. Macam saya lah, saya nak bagi idea ni, saya buat. Tulisan saya huduh je, tapi point tu dah ada. So bila ada point, saya boleh ulas mengikut point yang telah saya tulis. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, rakam apa saja. Okey, rakam apa saja ni maksud dia, anda record apa je, macam anda tengah buat challenge tu kan, barang jatuh ke, tak jadi ke, rakam je. Jangan suka orang kata apa ni, nak perfect. Okey, ni tak kena tu, tak kena tak, rakam je. Okey, rakam je, tak apa, jangan risau, boleh edit kemudian. Sebagai contoh, ada tengok dalam channel YouTube Syahmi Sazli, drama spontan. Okey, drama spontan tu viral. Satu Malaysia suka. Sebab apa? Sebab dia record sesuatu yang spontan dan sebenarnya lakonan tu tak menjadi. Okey, lakonan tu tak menjadi, tapi benda tu yang orang suka tengok. Sama rakam je. Jangan terlalu nak perfect. Okey, apa je macam anda tiba-tiba terkentut ke, tersendawa ke, terbatuk ke, biar je, rakam dulu. Nanti kadang-kadang benda tu boleh diselitkan dalam konten tu. Okay, next, edit. So last kali, yang ketiga ni, dia punya apa yang saya nak sampaikan adalah editing. Sebab apa? Bukan edit ni saya nak cerita tentang edit tu, kerja-kerja mengedit tu. Saya nak cerita bahawa akan ada edit kemudian. So jangan risaulah anda rakam apa, jadi ke tak jadi ke, sebab ada edit kemudian. So anda boleh cut, anda boleh potong yang mana tak best, yang tak okey, semua boleh buang. Jadi tak perlu risau. Okay, so itulah 3 langkah yang utama. So kalau saya sebutkan tajuk lah daripada 3 point ni, yang pertama adalah niche, yang kedua adalah idea, 4 cara membuahkan idea, dan yang ketiga adalah buat tajuk dan point-point dia, isi-isi dia tu. Okey, sekian saja daripada saya. Saya harap video ni dapat membantu anda membuahkan idea untuk channel YouTube anda. Jangan lupa tekan button subscribe, tekan loceng. Apa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye-bye.